Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Hari ini kita belajar tentang sejarah. Murid yang ada buku teks boleh buka muka surah 4. Kalau tak ada buku teks tu, bolehlah baca daripada slide yang saya bagi ni. Okey, apa maksud sejarah? Okey, sejarah ni peristiwa yang telah berlaku. Okey, kita cuba tengok perenggan nombor 2. Secara umum, sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Peristiwa masa lalu yang berlaku dalam kehidupan sesebuah masyarakat atau negara akan dikaji oleh sejarawan. Okey, sejarawan ni bermaksudnya mereka yang mengkaji tentang sejarah dan menulis tentang sejarah. Okey, kita tengok maksud sejarah dari segi bahasa Melayu. Okey, dari segi bahasa Melayu, istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab syajaratun yang bererti pokok. Sejarah juga dikaitkan dengan salah-silah riwayat keturunan asal-usul. Okey, seterusnya Kamus Dewan menyatakan sejarah ini merupakan asal-usul keturunan, salah-silah pun sama maksud dia. Peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat dan tambur. Okay, tambur tu awak boleh tengok kat glossary, maksud dia riwayat dahulu kala. Okey, akhir sekali dalam bahasa Inggeris, sejarah ialah history yang bercerita tentang seseorang. Perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani historia yang bererti penyelidikan. Okey, ini dari segi maksudlah. Jadi seterusnya kita tengok pendapat sejarawan. Okey, buka muka surat 5. Okey, pengertian apa maksud sejarah pada pendapat sejarawan lah. Kita tengok yang pertama, Herodotus. Herodotus menyatakan penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan dan sebab berlakunya suatu peristiwa. Okey, dia sudah terangkan maksudnya tindakan dan sebab kenapa dia berlaku. Contohnya peristiwa Jepun jajah tanah Melayu. Okey, kenapa Jepun jajah tanah Melayu? Kerana tanah Melayu kaya dengan bahan mentah seperti emas dan biji timah. Okey, negara mereka tak ada. Okey, seterusnya kita tengok A.H. Carr menyatakan, yang awak tengok yang bahagian yang warna orange tu, suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Interaksi maksudnya ada komunikasi lah antara dulu hingga masa lampau. Contohnya Malaysia ni berbilang kaum. Kenapa Malaysia ni berbilang kaum? Okey, kita tengok adanya berlaku China dan India. Okey, zaman dahulu mereka datang ke tanah Melayu bekerja sebagai buruh, kan? Selepas tu mereka tak nak kembali kepada negara asal mereka. Mereka duduk di Persatuan Tanah Melayu. Seterusnya nama Persatuan Tanah Melayu jadi Malaysia. Tu Ustazah ringkaskan lah. Okey, Ibnu Khaldun pula menyatakan sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Nanti awak murid tengok baca buku surat 5 tu, setiap sejarawan ni dia menghasilkan buku. Macam saya terangkan tadi, sejarawan ni dia mengkaji tentang sejarah dan menulis tentang sejarah. Itu sebab tu dikenali sebagai sejarawan. Okey, tengok Kukaki menyatakan sejarah merupakan kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku, sambungkan maksud yang telah terjadi. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku masa kini di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Ya. Masuk kat sini kita kena ambil itibah, pengajaran. Peristiwa yang berlaku pada masa lalu, contohnya peristiwa 13 Mei 1969 berlakunya rusuhan kaum. Kita jangan ulanglah pada zaman sekarang. Gaduh antara kaum Melayu dan Cina. Okey. Akhir sekali Muhammad Yusof Ibrahim menyatakan sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang satu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey, Muhammad Yusof antara karya beliau dia sejarawan dan Persejarah Melayu Tradisi dan Transformasi. Okey, kesimpulannya apa? Kesimpulan ni kita dapat tahulah sejarah ni merupakan perkara yang telah berlaku pada masa lalu dan merupakan perkara yang benar-benar berlaku, fakta, kauta lah.
dan terdapatnya catatan. Okey. Okey, seterusnya kita buka muka surat 6. Kita tengok masa silam ruang dalam sejarah. Okey, yang ni senang saja murid, awak kena ingat. Okey, tengok saya baca perenggan yang pertama. Masa silam merupakan rentetan peristiwa yang telah berlaku. Masa silam dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Okey, peristiwa tu dari tahun ke tahun kita sebut sebagai kronologi. Kronologi maksudnya apa? Rentetan peristiwa. Awak kena ingat. Okey, 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Okey, 1 alaf bersamaan dengan 1000 tahun. Dan awak kena ingat maksud Masihi dan sebelum Masihi. Masihi ni maksudnya selepas kelahiran Nabi Isa AS. SM maksudnya sebelum Masihi. Ingat, sebelum tu maksudnya kena ingat sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Jadi awak ingatlah, Masihi tu selepas kelahiran Nabi Isa AS. Manakala SM tu sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Jadi pastikan awak baca muka surat 5 dan 6. Ada dalam buku teks lah. Nanti tak faham, boleh PM Ustazah tanya. Okey. Okey, kita tengok sumber sejarah. Muka surat 8. Okey, kita dah pernah belajar asas sejarah masa kita darjah 4. Kita refresh balik Okey, sumber sejarah ada 2. Sumber pertama dan sumber kedua. Okey, sumber pertama ni dikenali sebagai sumber primer, manakala sumber kedua dikenali sebagai sumber sekunder. Okey, kita kena tengok ciri-ciri dia. Senang nak ingat. Okey, sumber primer ni sumber yang belum diolah, diolah belum dicetak. Okey, kita tengok ciri dia. Sumber ini belum diolah atau dicetak. Dicetak tu samalah, maksudnya diterbitkan, bersifat asli dan belum ditafsir. Maksudnya belum ada penulisan lah. Okey, contohnya fosil. Fosil ni maksudnya tinggalan haiwan atau tumbuhan seperti dinosaur. Artifak maksudnya barang ciptaan manusia seperti Termika. Bukan artifak batu bersurat. Contohnya batu bersurat Terengganu. Tandanya adanya kedatangan Islam di negeri Terengganu. Okey, kita tengok keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip. Manuskrip ni tulisan tangan. Zaman dahulu tulisan tangan, fail rasmi jabatan, surat peribadi, diary. Macam diary awak buat setiap hari, hari ni awak buat apa, awak tulis, itu merupakan diary awak. Sumber yang pertama. Kita tengok sumber sejarah yang kedua, maksudnya sumber sekunder. Dia terbalik dia berlawanan lah. Kalau sumber primer ni belum diolah, belum dicetak ataupun diterbitkan, bahan sekunder ni bahan yang telah diolah, telah diterbitkan. Bahan tersebar kepada umum. Okey, awak kena ingatlah sumber sekunder ni dia ada nama pengarang. Ada nama pengarang. Contohnya buku teks. Buku teks ada nama pengarang kan? Jadi itu adalah sumber sekunder. Saya bagi tips lah untuk senang ingat. Okay, contohnya buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia. Ensiklopedia ni kamus lah. Kamus ada orang tulis tak? Ada kan nama pengarang. Okay, risalah. Risalah ni macam iklan-iklan lah dia edarkan. Okey, awak tengok baca muka surat 8. Okey, artifak, buka artifak ensiklopedia. Okey. Okey, seterusnya buka muka surat 10. Kita tengok kaedah pendidikan dan sejarah. Murid, kalau nak tulis sejarah, mesti ada kaedah je, mesti ada cara je. Sebab sejarah ni perkara yang benar berlaku. Okey, yang tepat berlaku. Okey, dia ada 3 kaedah. Okey, kaedah bertulis, kaedah lisan, kaedah ekologi. Okey, kaedah bertulis ni maksudnya contohnya di perpustakaan lah. Okey, library, kita cari sumber sejarah di perpustakaan, di arkib. Okey, setiap negeri ada arkib. Arkib Johor. Kenapa saya cakap setiap negeri ada arkib? Sebab arkib tu dia menerangkan sejarah negeri